Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah hingga kita tidak jahil lagi tentang Allah, dan nikmat yang besar yang Allah leburkan diri kita hingga kita hilang tak ada keakuan diri. Memang benar pun sebelum ni kita belum ada disebut apa-apa, kita belum lagi ada lagi, belum ada disebut lagi. Al-ata 'alal insani wa khinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Allah Taala bagi tahu kita ni belum ada apa-apa, kita tak ada disebut apa-apa, tak ada. Di waktu tu hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah ciptakan kita, ciptakan Nur Muhammad, ciptakan yang lain-lain daripada Nur Muhammad, itu untuk menyatakan Allah yang ada. Itu bila kita dapat faham di situ, maka kita dinamakan orang yang beriman. Baru dipanggil innal lazina amanu. Bila Allah sebut dalam Quran innal lazina amanu, terpanggillah kita orang yang beriman. Tapi kalau kita belum dapat faham, nak rasa ada keakuan diri, nak solat masih lagi kita rasa kita yang angkat tabiatul ihram, kita rasa kita yang puji Allah, itu belum lagi khusyuk wa tawaduk, itu belum lagi kenal Allah. Masih lagi taraf kita, masih lagi celaka, masih lagi taraf kita pawailul lil, celaka orang yang dalam solat lalai. Sebab apa lalai? Ni tak kenal Tuhan dia. Dia solat tak kenal Tuhan dia. Masih lagi dia nak ngangkat, dia kata dia yang sembah Allah, dia yang solat, dia yang sujud. Dia rasa dia mana Allah tu kat depan ke? Mana boleh. Syiriklah kita. Kita anggap Allah tu masih di depan. Jadi ni nak bagi faham, bila kita cerita ni pada orang yang tak duduk bidang ni, dia kata kita ni pula yang sesat pula. Kita ni mengaku Tuhan pula. Bukan mengaku Tuhan. Kita tak pernah ada. Bila kita ni dibagi hidup ada, jangan mengaku ada. Jangan mengaku ada. Bila kita dibagi hidup oleh Allah, mengatakan ia yang hayyu, dia yang hidup, bukan kita. Maka tu kita dah olahkan. Kita dulu orang tua dulu zaman tok nenek kita, semua ini dulu dia bagi faham sifat 20. Wujud tu setahun baru lulus. Setahun dia uji untuk pegang wujud dulu. Wujud tu apa? Yang lain tak akan ada wujud, yang wujud hanya Allah. Apa pun kau pandang wujud Allah. Setahun kita mau hafal, kita rasa kita dah pandai dah. Itu baru hafal. Dia nak pakai, kita bila kata wujud tu setahun kita khatamkan. Guru tu akan talkinkan kita wujud tadi. Mana pun kita pergi, kita rasakan Allah je. Kita dah luluslah tu. Bukan sekadar kita hafal aja. Serupa macam kita sebut la ilaha illallah, cuba kita syahadat jugalah. Daripada kita dilahirkan, disebutkan, ditalkinkan di telinga kanan dan telinga kiri masa kita lahir. Ada yang sampai mak bapak dia masih dalam perut lagi dah dizikirkan, dah ditalkinkan lagi, supaya anak tu keluar mengesahkan Allah. Ada yang gitu. Maknanya daripada start situ sampai kita sekarang, apa yang kita faham la ilaha illallah tu, kita hanya mengulang-ulang sebut. Allah tak suruh kita ulang-ulang sebut. Allah suruh ulang-ulang ingat dia, bukan kita. Ulang-ulang supaya kita jangan rasa ada kita, iaitu la ilaha illallah tu tak ada, menafikan. Bila menafikan bukan sekadar cakap, nafi betul-betul tak ada. Kalau kita ngangkat ni tadi, jangan rasa kita angkat lagi dah. Kalau kita gini, kita rasa dia yang angkat, dia yang suapkan, diri dia. Tak ada kita.
Bukan makna saya cakap, oh si Hajiz ni dah mengaku tu. Bukan mengaku Tuhan, tak ada, faham tak? Pakaian Adam tu tak ada. Sebab tu daripada Nabi Adam sampai 124,000 para Nabi hingga Rasulullah SAW, semuanya mula pakai la ilaha il. Tapi mereka ni dah ditalkinkan oleh Allah Ta'ala. Apa tu talkin? Menyaksikan benar-benar nyata yang ada hanya Allah. Menyaksikan, menyatakan betul, pegang. Sekali sebut sampai mati, sampai bila-bila, tetap tak ada aku, yang ada hanya Allah. Kita tak berpuluh ribu sebut pun masih nak nyatakan kita lagi angkat. Kita lagi melihat. Kita lagi mendengar. Bunyi kipas, bunyi anak, bunyi ketuk. Kita dengar banyak-banyak dengar. Tapi kita tak dapat esakan pendengaran kita. Masuk tu ahad. Suara engkau ya Allah. Sebab kita dah terlampau pupus dah orang arif billah ni. Kita hanya mencari ulama'-ulama', minta maaf saya cakap, ulama'-ulama' yang untuk menzendapkan halwa telinga kita. Ni halwa telinga ni. Kita bukan nak halwa ni. Ni rohani ni. Ni rohani kehausan. Nakkan Allah bergetar. Sebut nama Allah, rindu. 4,000 tahun sebelum kita terzahir, kita dengan Allah. Rindu asyik. Roh kita dengan Allah. Kehausan rohaniah kita. Kita tak mau cari balik di dunia. Dah mati tak guna, dah cari macam mana? Tak menemui jalan rahmatullah. Di dunia ni jalan rahmatullah dibagi hidup. Dinyatakan semua adalah rahmat aku. Kita tak nampak. Kita tertipu dengan hidangan-hidangan awal telinga ni. Ceramah ni. Bukan saya cakap tak bagus. Bagus. Tapi itu ada dapat makanan rohani tak? Habis itu keluar, habis. Kita tak dapat nak bawa dalam kehidupan. Kita nak yang rohani, kita dapat sentiasa dengan dia. Lagi kita dengar ceramah orang ni, lagi kuat kita dengan Allah Ta'ala. Bukan bersandar pada ilmu tu, tapi bersandar kepada siapa Tuhan punya ilmu. Saya tadi dah cakap tadi, Rasulullah sendiri ilmu yang paling hebat dan sumber segala ilmu apa pun semua daripada Rasulullah. Tetap juga Rasulullah kata apa? Ya Allah, jangan biarkan aku urus diriku sendiri. Walau sesaat, walau sekelip mata, walau sedetik jantung aku, nafas aku turun. Tolonglah ya Allah. Tu. Ada doa dia Rasulullah apa Ustaz kan? Ustaz lagi pakar bahasa Arab, dia lebih tahu. Bukan saya cakap ni saya ikut syok saya sendiri. Saya cakap ni tadi supaya kita dapatkan Allah Ta'ala. Jadi siapa-siapa yang nak datang di sini, makna nakkan Allah Ta'ala, lagi saya suka. Saya mencari orang yang tak nak Allah Ta'ala supaya orang tu nakkan Allah Ta'ala. Saya mencari. Daripada dia tak nak tu saya bagi nak saya push dia, saya pergi cari. Apatah lagi kalau orang tu nak, lagilah saya seronok. Allah tu kan gitu. Kalau kita ni pergi jumpa Allah, berjalan, berlari Allah datang pada kita. Kalau berlari kita nak kepada Allah, sepantas kilat Allah. Ya Allah, sayang betul Allah Ta'ala. Kalau kita tak dapat kasih sayang Allah. Padahal Allah sayang kita. Allah sayang kita. Betul-betul sayang punya. Dan dia beri kasih sayang kepada kita untuk sayang kepada dia. Kita abaikan, ya Allah. Dan kita nakkan tadi kasih sayang tak boleh dapat, dia yang bagi. Mengapa kita leka lagi? Tertipu dengan pukulan-pukulan, hiasan-hiasan dunia ni yang, ya Allah. Yang kata zinatul hayati dunia, al-mal wal-ban wa zinatul hayati dunia. Penipu. Kita tak mau cari kenal diri, kenal Allah. Kita tak nampak dia nipu. Kita nampak dia tu dunia ni benar. Kita kejar-kejar. Hingga kita masuk dalam riba. Kita masuk dalam insurans riba. Macam-macam kita. Itu semua membuatkan kita menghijab diri kepada Allah. Benda yang dilarang Allah tu riba kita masuk. Berlangsung dalam hidup kita. Jadi baru-baru ni saya bagi satu talk dekat Keramat. Saya cakap, kita tak akan dapat kemanisan sebut nama Allah, tak dapat kemanisan menyebut Nabi Muhammad SAW tu, kita tak dapat rasa getaran rohaniah kita. Selagi ada sifat kufar dalam diri kita, keakuan diri, riak, takbur, sombong tu semua akan datang. Sebab dia punca keakuan diri. Sebab kita kata la ilaha illallah tu tak ada keakuan diri, tapi kita bawa keakuan diri. Kita sebut la ilaha illallah tak nak keakuan diri, kita bawa hidup kita ada keakuan diri.
Aku yang bawa press motor, aku yang tekan minyak, aku yang kontrol. Ya Allah. Tak nampak ke anni qarib? Aku ni lebih dekat daripada engkau. Engkau ke yang bergerakkan aku yang? Kau ke yang bercakap ni? Kalam kau ke? Ilmu kau ke? Penglihatan kau ke? Tu. Penapasan ni kau ke? Cuba kita, ini pengajian yang daripada Nabi Adam. Bukan pengajian si Ajis baru. Bukan pelajaran saya. Ni ilmu Allah. Daripada Nabi Adam sampai 124,000 sampai Rasulullah SAW, sahabat-sahabat, wali-wali Allah besar, sampai kepada Arif Billah sekarang. Kita ni dianggap asing dah. Ilmu ni anggap asing dah. Ya Allah. Tapi Rasulullah kata tak apa. Beruntung orang yang dianggap asing. Kita Rasulullah kata beruntung orang yang dianggap. Kita dianggap asing sekarang ni. Kita dianggap asing. Tapi tak apa, bersyukur sebab Rasulullah backing kita. Rasulullah bersama kita. Tak apa asing macam mana. Jadi Allah dan Rasul ridho. Mati kita dalam keadaan ridho Allah, ridho Rasul. Tak apa, kita jalan terus. Saya pergi Patani baru-baru ni. Diorang dah terlampau lama sangat tak dengar cerita ni. Lama Tok Baba diorang, wali-wali Allah, pejuang-pejuang polo dulu. Tok Guru Baba dia semua cerita ni pada anak-anak. Bila dah sampai kepada tahapan dia dah 25 tahun, 30 tahun dia tak dengar cerita ni dah. Bila dia dengar, ya Allah, dia kata, punya seronok, bila nak mari lagi, dia kata. Jangan balik dulu, satu hari tak cukup ni. Dia dah ajak saya borak sampai pukul 4 pagi dah. Tak apa, pelan-pelan dulu saya cakap. Dia kata, inilah yang asli dia kata. Dia cerita. Zaman tok nenek kita ni lah dia yang jadi wali-wali Allah, apa Daud Fatani, apa ni, semua pejuang-pejuang Islam dulu wali-wali. Inilah pakaian dia, inilah cerita dia. Sampai sekarang kitab dia pun kita tak terjumpa. Tok guru sekarang pondok pun tak ada cerita ni dia. Lah punya dia punya kehausan menunggu dia tadi. Dia ingatkan orang dia tu nak ceritakan lah. Bertambah dia lagi rasa hiba, kita daripada Malaysia pula datang duk ceritakan dia. Orang yang kat dalam tu tak cerita dengan dia. Dia punya beraninya kita ni datang, dia kata. Dia kata. Asal sana semua dah tolak kan, Wahabi kuat sana. Dah tolak. Tapi Wahabi yang jenis tu lah. Wahabi yang jenis ISIS ni, Wahabi yang jenis, dia kata darah kita ni halal. Bukan Wahabi yang biasa-biasa ni tak apa lagi. Kita tak payahlah perang dengan dia orang punya Wahabi jenis tu, tak payah. Dia. Akidah dia masih lama, masih akidah kita. Ni Wahabi yang jenis yang ekstrim sangat. Sampai darah kita ni Ahli Sunnah wal Jamaah ni halal dia kata. Dia kata dia lagi betul. Kita ni buat bid'ah banyak sangat, baik darah kita halal. Ada jenis Wahabi yang macam tu. Tu. Jadi kita sekarang ni, macam mana sekarang ni kita nak memperbetulkan balik kehidupan kita dengan Allah. Sekarang ni kehidupan kita bukan dengan Allah, tapi Allah tu bersama kita, tapi kita tak bersama dengan Allah. Saya ni menyebut nama Mahathir 1000 kali, satu hari 10 tahun. Bila saya jalan kepada tempat Mahathir tak tegur saya, marah dah saya. Aku sebut kau 1000 kali sehari. 10 tahun, Mahathir. Aku jalan depan kau tak tegur aku, Mahathir. Mahathir pun tengah aku mana kenal kau. Kan? Masalah sekarang ni kita ni sebut nama Allah, tapi kita tak mau kenal Allah. Allah Ta'ala kata kenal aku dulu baru sebut. Kerana yang menyebut Allah hanya Allah. Sekarang ni kau rasa kau yang sebut. Mana aku? Mana kau nak dengar aku jawab? Sami Allahu liman hamidah. Aku ni mendengar orang yang memuji, tapi siapa? Kalam mana ya? Kalamku juga yang memuji, aku balik yang nak ada. Ini kan kalam Allah. Sami Allah telah mendengar. Siapa pendengaran ni? Pendengaran ni. Ini yang puji alhamdulillah pun dia, yang nak dengar puji pun dia, yang nak bagi sebut pun dia. Ada kita lagi? Ada tak kita lagi? Tak ada. Tu baru betul kita pakai la ilaha illallah. Baru betul diterima Allah. La ilaha illallah tu menjadi benteng hizni, bentengku. Sebab kau dah tak ada diri. Tak ada diri, akulah benteng. Bila dah tak ada diri tu, dia lah benteng.
Dan aku sendiri Allah jamin keamanan. Itu yang ditembak dia apa bom. Peluru pepandu datang depannya tak meletup jadi makanan. Dia pegang la ilaha illallah, dia baling kat kereta kebal, meletup kereta kebal tu berpusing. Dia tiup layar kapal tu berpusing-pusing kapal musuh kat tengah lautan. Siapa? Dia tak ada diri. Yang tiup tu siapa? Bukan dia dah. Allah, itu yang kita nak. Itulah sebenarnya pakaian kita. Tak ada pakaian Adam, pakaian semua Nabi, termasuk Rasulullah. Aku tak ada. Tak ada. Yang adanya Allah. Ni ada Muhammad. Dia yang gerakkan dia. Yang naikkan, yang hidupnya Allah, bukan aku. Jadi kau ni Tuhan. Bukan Tuhan. Tak ada, faham tak? Tak ada. Apa yang nak mengaku Tuhan ni tak ada. Tu tadi. Kalau nak jelaskan orang yang tak faham, budak sekolah pun faham. Tak ada. Kita tak ada, yang ada hanya Allah kan. Tu tadi. Ini kita nak pakai dalam kehidupan. Ini namanya tauhid yang sebenar-benar. Tauhid fil zat. Bukan fil sifat aja lagi. Bukan fil asma, bukan fil af'al. Semua tu sekali sampai fil af'al, fil asma, fil sifat, fil zat, semuanya kita esa semua dah. Kita nampak bentuk pun kita esakan Allah. Apa bentuk pun Allah jadikan kita esakan. Tak ada lain kau lah. Buat durian tu, duri dia tajam-tajam dengan buah manggis. Mana sama? Durian tu esa bentuk dia tajam-tajam. Buah manggis mana ada tajam, di luar hitam, dia bertampuk. Esa ke Allah jadikan? Dan nama dia pun esa juga. Durian dengan manggis. Mana boleh sama? Dan rasa pun juga esa. Kita makan durian, mana boleh rasa manggis? Allah jadikan rasa durian. Makan durian rasa manggis tu. Keluar tanya rambutan tu tak betul pun. Tak? Cuba kita makan manggis, tentu rasa buah manggis. Dan kita bila kita kenal diri kita kenal Allah, kita sebut nama Allah, bergoyang hati kita, bergetar hati kita. Rasa sebut Allah tu mana sama, esa. Itu tadi saya cakap, rasa dengan roh tu dia berdampingan. Roh tu urusan Allah. Roh tu urusan Allah. Jadi bila dia, siapa yang bagi kita rasa tu? Ini ilmu laduni, rasa ni. Semua kita ada. Allah tak berbelah bagi, Allah bagi sama sebenarnya. Tapi kita tutupi dengan kufar, saya cakap tadi. Keakuan diri, maka tu kita tak rasakan itu daripada Allah. Masih lagi kita nak nafikan, ni setan lah, iblis ni. Sebab apa? Kita tak mengaji ni. Kalau kita dah mengaji ni, tak ada keakuan diri, kita direct kita akan dengar. Semua daripada Allah. Kita duduk kedai kopi, kopi ginseng lah. Siapa yang bagi rasa tu nak kopi ginseng? Ke DG Selcom yang hantar WhatsApp? Engkau minum DG kopi jantan ni? Tak ada. Semua datang pada mana? Hak pada malaikat, pada nabi, kepada orang bukan Islam, kepada semuanya Allah bagi Rahman. Pemurah, dia bagi rasa tu. Rasa tu rahsia Allah. Jadi kalau mengaji ni kita semua ni Allah bagi adil semua. Adil. Ar-Rahman ni semua, sampai iblis pun Allah bagi. Nak buat jahat pun lagi Allah bagi. Pemurah dia. Kita tak, kalau mengaji ni kita tak salah siapa-siapa, betul saya cakap tadi. Sebab kita takluk, maknanya Allah Ta'ala kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tu tadi subhanaka, maknanya Allah Ta'ala maha suci kau ya Allah. Kau ciptakan apa saja pun tak ada sia-sia, tak ada batil langsung. Tu Nabi Daud naik atas bukit tinggi, bukit tu batu semua. Tertarik batu tu ke atas, tengok ada cacing seekor bawah batu. Berdetik diri Nabi Daud, apa kau guna ni cacing ni bawah batu ni? Cacing? Allah bagi kalam kepada cacing tu, cakap. Ya. Aku ni Nabi Daud, kau tahu, startnya matahari keluar, aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala. Matahari nak jatuh, nak gelap, aku Allahumma salli ala. Itulah hari-hari aku punya kerja.
Menangis Nabi Daud. Kita jangan pandang sia-sia sesuatu benda kita nampak macam hari ni penagih dah tak ada guna. Jangan. Duk mengaji ni jangan kita hina walau iblis. Minta maaf saya cakap. Nak mengaji ni nak betul-betul jangan ada keakuan. Kau nak hina dia, kau keakuan kau betul ke? Dah ada keakuan tu dah silap dah. Kau nak hina iblis. Tak boleh. Bukan saya cakap kena kawan balik, bukan. Tapi dia tetap saudara satu pasukan. Pasukan daripada Nur Muhammad. Kita pun roh kita dari Nur Muhammad, iblis pun daripada Nur Muhammad, sepupu kita juga. Yang marah-marah sangat. Marah sangat. Sebab kita mengaji ni kita kena kasih sayang. Dia skrip dia biarlah. Skrip dia menyesat. Skrip kita membawa jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ubah tajuk lagi lah. Tajuk kita ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak tadi. Akhlak tu pertama, akhlak tu apa? Jangan ada keakuan itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu. Bila itu tak ada dalam diri kita keakuan diri, kita akan ikut semua watak-watak Rasulullah. Macam mana kita minta Allah marzuqna mutaba'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan wal akhiran zahiran wa batinan wa qaulan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan maknanya kita lebur dalam Muhammad. Muhammad tu menyatakan keesaan. Setiap detik kehidupan kita menyatakan esa Allah. Tak ada lagi keakuan diri. Kita pakai dalam kehidupan kita. Itu manusia yang paling muhtadun, paling benar. Sebab dia tak mau yang lain lagi dah. Upah apa pun kau bagi dia tak mau. Ibadah 25 tahun ke 30 tahun ke, datang malaikat kata tempat kau bukan di syurga lah, di neraka lah. Kau ibadah berapa banyak dah 30 tahun sebenarnya. Dia tetap terus menjalankan ibadah dia kepada Allah. Walaupun malaikat turun kata tempat kau di neraka aku nampak. Dia tetap juga ibadah pada Allah. Turun balik malaikat ni, tempat kau sebenarnya di syurga lah. Dia tak ada rasa apa memek muka dia biasa, dia tetap juga ibadah pada Allah dengan keadaan syok juga pada Allah. Jadi pelik ya Allah, hamba kau ni pelik ya Allah. Kata tadi amalan dia tadi tempat dia di neraka, dia tetap juga ibadah dengan kau macam biasa. Dan bagi tahu kat dia tempat dia pun apa ni di dalam apa ni syurga, tetap dia juga ya Allah. Tak ada berganjak. Saksikan malaikat itulah kekasihku. Jadi kita nak beramal nak dapat kekasih Allah. Sebab Nabi Muhammad SAW tu Habibul kekasih Allah. Beruntung kita, jejak langkah kita adalah menjadi kekasih Allah. Nak jadi kekasih Allah tak ada keakuan diri. Sebab ikut aja apa Allah Ta'ala punya apa. Ridha aja. Sebab kita tak boleh nyusun hidup kita ke depan ni. Ke depan hidup kita ni ada baik, ada buruk. Ada siang, ada malam. Ada tinggi, ada rendah. Ada mulia, ada hina. Pasti salah satu kita akan duduk, betul? Ke depan kita, betul je? Ya? Jangan risau antara kedua tu. Kita jangan risau duduk antara kedua tu. Yang kita risau kita tak dengan Allah. Ajar diri kita gitu. Itulah pakaian Rasulullah SAW. Tak ada keakuan diri, dia nak Allah dia. Letakkan susah pun Rasulullah bersyukur, sabar. Bagi nikmat pun dia bersyukur, dia nikmat tetap dengan Allah. Apa pun orang ludah buat, dia doakan yang baik. Keluar sifat-sifat mahmud, sifat terpu bila kita tak ada keakuan diri. Keluar sifat kasih sayang kepada semua makhluk bila kita tak ada keakuan diri. Bahagia kita. Rumah tangga makin bagus, anak cucu makin bagus. Kita bersifat kasih sayang. Itu tandanya kalau orang betul tauhid pada Allah, tak ada keakuan diri. Timbul perasaan kasih sayang. Datang jauh-jauh daripada Kuala Lumpur pergi Petani sana. Bukan ada imbalan apa-apa pun. Kita lagi yang nak kena keluar duit. Sebab apa? Manisnya. Kita duduk kat kedai, kita ambil makam Nabi Sulaiman. Tahu makam Nabi Sulaiman? Memberi makan makhluk di laut. Sepanjang 20 km dia suruh tentera dia hidangkan. Dia minta izin pada Allah untuk bagi makan. Sepanjang 20 km lah kata makanan tu.
Allah Ta'ala kata Sulaiman, sudah. Datang ikan besar, ikan jos. Dia sedut sekali 20 km tu, makanan tu habis. Nabi Sulaiman terduduk. Ikan tu cakap lagi, Nabi Sulaiman, aku dengar Allah kata kau nak bagi aku makan. Mana lagi? Biasanya Allah bagi 3 kali hidangan macam ni. Lagi terduduk Nabi Sulaiman. Lagi terduduk. Sebab Nabi Sulaiman pun minta, ya Allah, ingatkan satu dunia di dalam memerintah dia ingat dia dah hebat macam tu kan. Jadi lemah, jadi ya Allah, bagaimana Allah? Aku dah teruk-teruk macam bagi ikan seekor, ikan besar. Ingat dah cukup dah tu. Punya seekor ikan aja pun tak cukup. Dia kata biasanya 3 kali Allah bagi. Datang pula lagi ikan besar-besar belakang tu, yang lagi besar pada ikan tadi. Nabi Sulaiman, aku dengar Allah kata kau nak bagi aku makan hari ni. Lagi terduduk Nabi Sulaiman. Tak ada apa kekayaan kalau Allah nak nunjuk kekayaan Allah. Bagaimana hari-hari Allah bagi makhluk dia makan. Bayangkan. Kekayaan Allah tu tadi takkan habis. Tak mampu kita. Jadi cuba kita ambil makam Nabi Sulaiman. Kita duduk kedai kopi, ada kedai makan situ. Setiap orang yang datang, kita cakapkan tuan kedai yang kedai nasi lauk tu apa? Kedai makan tu. Siapa aja makan tulis sampai habis nasi makcik tu, nanti bil dia bayarkan dia. Jangan bagi orang bayar. Dan tuan dengar, tengok aja. Jangan terkejut, habis duit aku ni. Habis, jangan cakap gitu. Macam mana kau bagi makhluk kau makan, ya Allah? Ini kat kedai je dia bagi. Menangis, menitik air mata kita. Macam mana Nabi Sulaiman dia makam. Try buat macam tu. Jangan sayang duit, tapi kita nak rasa tu dengan Allah. Buat macam tu. Jadi kita mengaji ni macam para Nabi, dia makam dia rasa. Dia rasa. Dia rasa tu. Setiap orang datang tadi, kita nak bayar tu bukan kita. Allah lah bagi makan macam mana. Kita tengok. Jangan kita fikir aku bagi dia makan nanti imbalan Allah bagi. Jangan itu masih lagi tak kenal diri, tak kenal Allah tu. Nak imbalan, nak upah lagi kan. Tak boleh dia macam tu. Makam Nabi, makam Rasul, makam para wali Allah, dia tak duduk makam tu dah. Dia tak ada dah. Duit tu dia duit Allah. Cuma dia nak rasa syok tu tadi. Macam mana seronoknya Allah bagi hamba-hamba dia makan tadi. Lain je. Saya nak bagi tahu ni macam mana saya diajar macam mana duduk makam ni tadi. Kita dengan Allah betul-betul. Manis. Jadi setiap kita belanja orang ke, kita tak rasa kita. Tapi kemanisan yang Allah bagi kita rasa untuk bagi dia tu. Tu yang mahal. Itu maknanya tenang hati kita. Kita tak harap imbalan, kita tak harap upah. Ni aku bagi RM10, lagi Allah bagi RM1,000 ni. Kita lalu imbalan kita. Tapi cuba tukarkan lagi best pada imbalan. Syoknya Allah bagi kita rasa untuk bagi pada orang tu. Dan kita pun tak rasa kita yang bagi. Macam mana engkau ya Allah, pemurahnya engkau ya Allah. Bukan aku, tapi sifat pemurah engkau ya Allah. Bukan aku ya Allah. Lagi manis. lagi manis. Dan kita didudukkan oleh Allah, kalau kita dapat buat gitu, adalah para kekasihku pasak-pasak bumi. Dan orang yang ada di sekitar gitu akan dapat barakna. Ini kerjaan para rasul, para nabi, para wali Allah. Kerjanya memberi berkat keliling, menyuluh tempat-tempat siapa yang gelap. Orang baca Quran, tak faham tafsir dia, jalan aja wali Allah, terus dapat ilham, boleh faham ayat. Dia lalu aja. Itu nama barak, keberkatan. Orang yang dibagi oleh Allah ilmu, hikmah, itu dia. Para nabi, para rasul, para wali Allah, arif billah, dia hikmah. Dia jalan mana tempat akan subur. Macam Nabi Khidir. Jadi ini bukan kita saja nak cakap dia, tapi kita ni kena duduk makam dia. Tapi bukanlah kita ni Nabi Muhammad SAW, kita bukanlah Nabi Khidir, kita bukanlah apa pun Nabi, tapi kita duduk makam dia. Faham tak? Makam dia kita nak. Baru kita tahu perjalanan. Baru kita tahu ini cerita-cerita Allah. Kisah-kisah Allah, bukan kisah kita. Cerita Allah dalam kehidupan kita. Ini yang tadi bila masuk dalam kubur,
gaib. Masuk dalam kubur, tak hancur badan dia. Hakikat wal ma'rif, dia duduk di dalam kehidupan dia, dia dah pegang hakikat wal ma'rif. Bila matinya orang hakikat itu, makna tak hancur, kata Nabi SAW. Tak dimakan tanah. Sebab hakikat dia sentiasa rasakan Allah. Dan orang makrifat mati gaib dalam kuburnya. Tak percaya, gali kubur dia. Kalau orang tu makrifat, gali kubur dia, gaib. Muka nakir tak soal. Muka nakir bukan soal semua. Kalau orang yang tara Nabi, tara wali, tara Rasul, tara orang arif billah, takkan dia nak soal buang masa. Orang dah memang kenal diri, kenal Allah kat dunia ni, dia nak soal buat apa? Man rabbuka lagi nak tanya buat apa lagi? Siapa Tuhan? Kan? Malaikat tu bukan bodoh. Malaikat tu ikut arahan Allah. Kalau dia tidak, Allah kata, kau tak payahlah soal dia. Kau pun dah tahu kat dunia dia macam mana, kan? Dia ngajak orang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Dan dia suka mengesahkan Allah, tak ada keakuan diri. Dia dah kenal aku, tu kau nak soal buat apa? Biar logik lah. Jangan dengar hadis satu hadis. Banyak hadis Nabi mengesahkan orang masuk kubur, orang makrifat, tak, pejuang-pejuang orang mati syahid, dia tak kena soal kubur. Kan? Banyak lagi. Ini dengar satu hadis, mesti kena ke soal? Wali Allah tu, Nabi kena soal ke? Nabi Muhammad kena soal ke dengan nungkan nangkir? Jangan buat peleka dah. Kan? Sahabat Nabi kena soal ke? Dia jegih dia lagi, apa ni, malaikat apa muka nangkir. Siapa kau? Terabur melari malaikat muka nangkir. Bukan nak tunjuk dia tu sombong, bukan. Sebab dia tu dah memang kat dunia takut pada Allah. Dia tak takut dengan malaikat muka nangkir ni, apa nak takut buat apa? Dia pun sama macam aku juga, makhluk. Dia bergerak dia atas izin Allah. Aku pun atas izin Allah. Kita pasal kat dunia ni takut, dia takut tu Allah, kita tak takut. Pergi jalan kat kubur, hantu, seram, pokok ni berhantu, seram. Sebut nama Allah tak ada seram pun. Lupa pada Allah tak seram pun. Kita dah ada mentaliti kita rosak lah, tak tahu nak cakap lah. Kita tak nombor satukan Allah lah. Macam mana kita nak ajar anak-anak kita? Macam mana anak cucu kita? Teruk lah. Macam mana Islam nak kuat? Macam mana Islam nak lawan orang-orang apa? Diri kita sendiri pun kita dengan Allah masalah. Kita dengan Allah pun masalah, tak mau kenal. Sebut. Faham tak Allah? Mahdi. Kenal pun tak Mahdi. Dah 30 tahun tak kenal Mahdi. Contohnya lah. Jadi kita ni sebut nama Allah biar senonoh lah, biar kenal lah. Betul alif lam lam ha. Kupas lah. Benda siasat lah alif lam lam ha. Bila sebut tadi innamal mu'minuna allazina iza zikirullah jilat qulubuhum. Baru betul disebutkan nama Allah, para rasul, para nabi, para wali Allah yang kenal Allah tadi, bila disebut nama Allah bergetar rindu dan takut kepada Allah. Tak takut pada yang lain dah, dia hanya takut pada. Gitu nak betul-betul dapat makam tu. Ini saya tengok tadi pergi di kubur, rasul wali Allah ni, rasul. Bila keluar daripada makam tu, tak ada rasa ke? Lah Allah selalu bersama kau, tak rasa? Jangan disebabkan kau duduk di makam wali Allah, terhijab engkau dengan Allah. Kenapa kau sampai nak terhijab dengan Allah? Biasa je lah. Itu wali Allah, biasa. Jangan bukan kita nak sombong diri, bukan. Biasa je lah. Yang penting kita rasakan Allah lah. Jangan sebabkan dia kita nampak lain, kita nampak tetap Allah jugalah. Tapi tak mengaji benda ni payahlah. Bangga keturunan aku raja, keturunan aku bangsawan, keturunan aku ni. Bila cerita mana-mana cerita lain semua tak syok. Bila cerita keturunan, dia rasa keturunan dia yang hebat. Terhijab dengan Allah. Padahal kita semua ni keturunan yang paling mulia. Keturunan dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada hebat lagi ke? Ada hebat lagi? Engkau keturunan pada manusia. Ini keturunan daripada Allah. Kita bukanlah anak Allah, tapi kita dari Allah. Hebat tak kita? Hebat dah. Jangan lebih-lebih lah keturunan. Bukan saya cakap suhina keturunan kita, bukan. Jangan lebih-lebih. Yang lebih-lebih ni kita daripada Allah. Itu yang paling mahal. Jadi nak duduk situ. Jadi kita orang kita kadang-kadang banyak cabang dia yang silap. Tak mengesahkan Allah. Bila kita dapat mengesahkan Allah, semua tak ada apa duduk bawah. Mengesahkan Allah yang paling tinggi. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran pun Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada lain kerja.
Apa hala tujuan kau? Aku hidupkan Muhammad, tak ada lain. Kau terjadi daripada zatku, iaitu kau tu sifatku Muhammad, Nur Muhammad. Kau adalah sifatullah, sifatku. Kerja kau tak ada lain, sifatku adalah ngajak engkau, diri kau mengesakan dan juga semua mengesakan Allah. Tak ada yang lebih tinggi darjat. Kau agung ke kau apa pun, tak ada boleh lawan orang yang sentiasa mengesakan Allah. Ia paling tinggi, Rasulullah kata. Orang yang paling tinggi yang sentiasa mengesakan Allah. Orang yang paling manis hidup dia, paling bahagia hidup dia adalah orang benar mengesakan Allah. Manis tiada pahit. Jadi siapa-siapa yang dah dapat ni memang betul. Kita, apa pun orang cerita semua tak manis. Kita paling manis kita iaitu tenggelam, tak ada keakuan diri, Allah. Dan kita nak orang lain pun, kita tak akan puas hati kalau orang lain tak dapat macam mana kita. Sebab tak ada lagi yang lebih manis melainkan mengesakan Allah. Jadi kita kesian tengok orang kalau dia kata ada yang lebih manis lagi daripada mengesakan Allah. Jadi inilah mana kehidupan kita adalah kehidupan yang memperolehi rahmat Allah. Bukan kita ni hebat, rahmat Allah. Dengan rahmat Allah lah kita dengan rahmat Allah lah kita boleh bercakap. Dengan rahmat Allah lah kita boleh melihat. Dengan rahmat Allah lah kita boleh beribadah. Dengan rahmat Allah kita boleh berselawat. Semuanya dengan kurniaan rahmat Allah. Tak ada satu apa, tak ada sebab apa. Tapi semata-mata 100% daripada Allah SWT. Jangan ada rahsia yang lain lagi. Ini kita nak bawa dalam kehidupan kita. Bahagialah kita. Itulah kita nanti kita nak ajarkan anak kita, isteri kita, saudara mara kita, cucu, siapa-siapa pun kita nak ajar tu. Itu yang tinggi, tak ada rendah. Kita belajar tahu PhD baru banyak pun, tapi tak bawa benda ni, tetap di bawah. Allah Ta'ala tak pandang. Minta maaf. Ulama-ulama ini Nabi pesan lagi ni. Nabi pesan lagi ni. Bukan nak hina ulama, orang cerdik pandai. Kata Rasulullah bukan nak hina orang cerdik pandai. Rasulullah lagi suruh pergi mengaji, belajar. Tak? Tapi Rasulullah kata, bagi tahu tadi, dia takut tadi akhir zaman kita ni adalah orang alim-alim cerdik pandai yang perangai dia buruk. Kenapa Nabi pesan macam tu? Memang kita akan menghadapi sekarang ni ulama-ulama, pemimpin-pemimpin, orang cerdik pandai yang buruk. Apa itu buruk? Dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Sebut dia kata kenal, aku dah 40 tahun dah sebut nama Allah, takkan tak kenal. Tu sebut. Kenal siapa guru kau yang mengenalkan? Sebab Rasulullah sendiri bagi tahu pada sahabat ni. Aku kenal Allah dari Allah. Aku ni kenal Allah dari Allah. Sahabat pun pelik dah. Kami nak kenal Allah, macam mana boleh daripada Allah? Kami tak faham. Nabi kata kau ikut dulu aku. Ikut dulu aku akan ajarkan dulu. Dia dah ajar, sahabat pun tahu, oh aku dah kenal Allah. Sebenarnya kau bukan belajar kenal Allah tu daripada aku, tapi daripada Allah. Nampak? Jadi permulaannya tuan-tuan tadi belajar kenal diri, kenal Allah tu, maknanya saya dah mengenal Allah daripada Allah. Tapi bila tuan-tuan dengar macam tu, kawan tak faham, kamu ikut dulu. Dia dah ikut dulu, tuan-tuan dah faham kenal diri, kenal Allah. Tuan-tuan tak ada diri, tuan-tuan. Maknanya tuan kenal Allah dari Allah, bukan daripada saya. Saya tak ada kena-mena. Begitulah maksud Rasulullah SAW. Hebatnya ilmu ni sampai disuruh Allah Ta'ala, jangan kau mengaku kau yang mengenalkan. Sampai gitu. Nabi Muhammad pun kita tak boleh cakap macam tu. Sudahnya, aku yang bagi kenal pada dia, bukan kau. Jadi tuan-tuan bila kenal diri, kenal Allah, dah dapat, maknanya tuan-tuan bukan daripada saya. Saya bukan guru, maknanya Allah. Ilmu lain boleh mengaku guru. Ilmu ni tak boleh. Siapa? Daripada mana kau kenal diri? Allah jawab, bukan saya. Kalau saya jawab saya, salah lagi tu. Sebab saya mengenal Allah daripada Allah. Tapi landasan tu daripada guru saya gini. Jadi tuan-tuan, kenal dia Allah. Landasan dia ini. Tadi. Si landasan landing dia tadi. Jadi Alhamdulillah. Bukan semua orang yang dipilih oleh Allah pada penghujung zaman. Ilmu ini akan dianggap asing kan tadi saya kata tadi. Rasulullah kata akan ghariban ya Ustaz ya. Akan anggap asing Rasulullah begitu. Ilmu ni akan dianggap asing. Akan datang nanti. Ilmu ni Islam yang ni lah tadi yang dianggap asing. Asing macam mana? Iyalah bila kita cakap bab macam ni, dia jadi pelik lah. Ya ke ni Rasulullah ajar macam ni? Kita jadi pelik pula.
Padahal ini dia ajar dulu. Ke Rasulullah dapat ilmu Iqra' tu, dia tak kenal Allah dulu. Nak dapat sepatah ayat tu tadi, Iqra' tadi contoh. Rasulullah harus kenal Allah dulu. Kenal Allah dulu. Ke Iqra' tu terus sampai tu. Dia bertapa 40 hari, betul? Turun. Naik balik 40 hari. Turun. Naik balik 40 hari. 120 hari baru turun Iqra'. Maknanya Rasulullah tu dia betul-betul dibagi kenal oleh Allah Ta'ala waktu tu. Waktu suluk tu. Suluk dia kat gua tu tadi. 40 hari pertama, betul-betul dia nakkan yakin pada Allah. Turun lagi dia nak yakinkan keluarga dia. Turun lagi dia naik balik untuk yakin seluruh umat. Seluruh sampai ke kita semua. Dia nak bagi yakin. 120 hari. Kita tak tahu cerita ni, kita ingat senang Iqra' dia, tapi Rasulullah tu dia kena buang dulu. Dah bersih, dah suci, dia cuci lagi, dia belah lagi, dia cuci lagi. Cuci lagi sampai betul-betul tak ada diri. Macam kita wuduk lah. Ambil air semayang semua boleh. Ambil wuduk susah. Apa susah pula ambil wuduk? Ya engkau tu biasa ambil air semayang. Wuduk ni bila dah ambil, batin kau dah tak ingat apa dah. Allah je. Tak ada rasa keakuan diri dah. Baru kau mengaji tu turun ilham waktu kau mengaji. Tapi kau mengaji, kau ingat lagi diri kau, mana nak turun? Tak faham kau nanti Al-Quran nanti. Kau bergantung pada tafsir. Tafsir tu bukan tepat. Kau pun tak dapat duduk makam tu nanti. Bila kau betul-betul wuduk, kau belajar apa tu wuduk. Apa benda yang kau sapu ni tadi. Nak melihat wajah Allah. Nak pastikan supaya sentiasa Allah memandang wajahnya sendiri. Tak? Tu. Nak kena betul-betul faham. Suci. Last sekali, tak ada keakuan diri. Baru suci betul. Sepanjang kita ambil wuduk, kita jaga wuduk kita jangan batal. Ada keakuan diri, batal. Tinggi sangat tu. Iyalah, buatlah. Bila kita nak mulakan? Nak tunggu dah mati pun nak buat? Syoknya bila kita buat nanti. Bersih ni syok. Apa tanda bersih? Allah lenyapkan kita tak ada keakuan diri. Syoknya tenang, aman. Kita rasa Allah je gerak kita. Oh ya Allah, bestnya hidup kita. Allah susun hidup kita. Dia maha sempurna susun hidup kita. Kalau kita yang susun, ranap lah. Ranap dunia ni, ranap diri kita. Syok sendiri kita rasa macam kita boleh susun. Tak ada lah. Ranap. Ni lagi nak pilih pemimpin ni, lagi ranap semua. Piramli kata penyamun dengan penyanyak, sama kita daftar. Kita undi, kita undi sama aja. Sebab sistem undi tu pun sistem apa? Yahudi kan? Sistem undi tu pun sistem dah tak betul. Macam mana kita nak? Itu pun dah duduk dalam akronim Yahudi tu. Macam mana kita nak rasa kita nak undi betul? Tu saya cakap tadi, bukan tak boleh undi lah. Tapi kau kena faham. Yang kau undi tu kau boleh faham. Dia boleh tak bawa kau kepada Allah Ta'ala. Dia sendiri pun tak faham. Kau nak pimpin dia, betul ke tak betul kau ni? Kalau kau mengaji betul-betul, kau tahu punya. Tak? Sama aja aku pangkah. Minta maaf saya cakap. Ni bukan pasal cerita politik, tapi kita kena siasah. Dalam Quran dipanggil politik, dipanggil siasah. Siasah tu bila jelas, bukan cari keburukan orang. Tapi siasah tu supaya mentauhidkan Allah. Siasah kita untuk ajak manusia mentauhidkan Allah. Ajak pemimpin kita tadi, aku nak pangkang, kau kenal diri kenal Allah tak? Soal dia dulu. Jangan minta uang. Ini dekat minta uang, ini peluang kita ni waktu nak mengundi ni. Dia memang kita minta apa dia bagi. Jalan tabahu ke, dia surau punya sumbangan, kita minta lah waktu ni, waktu biar. Lah. Kita pun 2 kali 5 kali 2 macam dia pula. Tanya dia, aku tak nak lain. Kau kenal diri kenal Allah tak? Aku nak pilih kau. Kalau kau kenal diri kenal Allah. Tak faham lah. Belajar kenal diri kenal Allah, aku pilih kau. Baru betul. Tidak, minta imbalan pula. Allah, lagi rosak pemimpin kita. Siapa yang jadi pemimpin sebenarnya? Dia ke kita? Siapa yang jadi raja sebenarnya? Kita lah. Kalau kita tak lantik dia boleh jadi raja. Kalau rakyat tak pilih pemimpin, dia boleh jadi pemimpin. Kuasa pada rakyat. Soal dia ke? Sampai bila?
Dia dah masanya. Zaman Imam Mahdi, dah masanya kita nak membetulkan pemimpin. Ni zaman-zaman Imam Mahdi. Zaman ni zaman dah Dajjal, kita nak betulkan. Kita orang ahli tauhid, hari Nabi Isa akan turun mengesakan Allah. Kita orang-orang Nabi Isa mengesakan Allah. Kita orang-orang Mahdi. Sebab apa? Kita dapat petunjuk Allah dan boleh memberi petunjuk Mahdi. Jangan tunggu Imam Mahdi yang besar, tak payah tunggu. Kitanya yang kena buat Mahdi itu tadi. Kita dah pasti tak kita dapat petunjuk Allah, kenal diri, kenal Allah? Bila dah dapat kenal diri, kenal Allah, mutadun kita disuruh Allah untuk ajak. Jadi kita pastikan pemimpin-pemimpin kita. Itu tadi. Pastikan. Sebab kita lebih berkuasa. Bila kita kenal diri, kenal Allah, kita lebih berkuasa. Kita berkuasa. Bukanlah kita sombong. Kita berkuasa atas untuk mengajak sama-sama mengesakan Allah. Itu kita gunakan kuasa tu. Allah akan bagi karamah tu. Itu karamah para wali. Itu mukjizat para nabi. Bukan diguna sebarangan. Untuk ngajak, mengesakan Allah semua. Baru betul takbir betul-betul. Baru kita takbir betul-betul. Bergetar. Ni takbir nampak upah. Apa takbir tu? Takbir menggetarkan hati kita supaya membesarkan Allah. Tu. Baru betul Allah lebut semua. Kuasa Allah. Gerak Allah. Sebut Allah. Dalam solat kita hidupkan semua keagungan, kebesaran. Tak ada diri kita langsung. Baru di luar solat terbawa-bawa. Inna solat tatanha anil fahsya'i wal. Berhasil lah. Dalam solat aja tak berhasil. Ingat keakuan diri lagi. Macam mana luar solat nak berhasil? Celaka terus. Bukan saya cakap. Allah pun bukan tak bagi solat. Bagi solat. Tapi jangan kau lalai. Lalai tu apa? Ada keakuan diri kau lagi. Kata aku kau nak ngaku. Engkau juga. La ilaha illallah. Pakaian sakti iaitu. Tak ada yang ada. Hanya aku. Sakti lah engkau. Tapi kau ada diri kau tak sakti apa? Ya Allah. Sama kau macam binatang. Lebih teruk pada binatang nanti. Ya Allah. Balhum kal'an. Allah Ta'ala. Lebih teruk daripada binatang. Kita ni. Bila tak kenal diri, tak kenal Allah. Na'udzubillah. Yang biarkan isteri, anak-anak kita, cucu kita. Jangan biar. Sampai masanya dah. Untuk kita kabarkan. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Kita bagi Ustaz Auza'i yang lain-lain. Untuk bagi tambahan pencerahan. Untuk pendengar-pendengar YouTube. Tambah. Ya. Siapa-siapa nanti. Kita bagi Ustaz dulu. علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. Ayat yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Aziz tadi, doa adalah sebuah doa ma'thur daripada Rasulullah SAW. Allahumma aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata a'yunin wala aqalla min dhalika wala ila ahadin min khalqika ya ni'man nasir. Maksud dia, Allahumma aslih li sya'ni kullah. Ni doa yang disuruh amal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, hang tolong urus semua urusan aku. Allahumma aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, hang tolong urus semua urusan aku. Allahumma aslih li sya'ni kullah. Ada perkataan kullah kat situ. Semua. Ya Allah, hang tolong urus aku punya urusan semua sekali. Kullah tu semua sekali. Wala takilni.
jangan kau menjadikan diriku, mengurus diriku sendiri. Wala takilni ila nafsi, dan jangan kau serahkan diriku kepada diriku. Subhanallah. Janganlah kau wakilkan diriku kepada diriku untuk urus diri aku. Ni yang paling penting. Torfata a'yunin. Perkataan ni torfata a'yunin ni penting. Dia menjadi satu clue. Kalau tidak, kita boleh takwil sana, kita boleh takwil sini. Kita kata bukan semua benda kot. Bukan tu. Al-Hafaz lagi yang mengaji usul fiqh, dia kata ada mutlak, ada muqayyad. Kulu kat situ bukan semua. Ni dia perkataan yang Rasulullah bagi. Tarfata a'yunin. Walaupun sekelip mata. Walaupun sekelip mata. Walaupun sekelip mata. Maknanya kurang daripada 1 saat pun kita tak boleh terkeluar daripada alam ahada tu. Wala ila ahadin min khalqika. Janganlah kau lempak diri aku ni kepada satu orang lain pun. Wala ahadin min khalqika. Janganlah kau lempak diri aku, bagi aku ni bergantung kepada bos aku. Bagi aku bergantung kepada YB manakah. Bagi aku ni bergantung harap kepada, kalau makan gaji bos dia, kalau cikgu pengetua dia, kalau menteri bos dia, Perdana Menteri. Wala ila ahadin min khalqika. Janganlah sampai diri aku ni engkau letakkan aku perlu jatuh harap kepada satu makhluk pun daripada kalangan yang kau ciptakan. Amallah doa ni. Menunjukkan di sini menjadi satu dalil bahawa kita ini kena sentiasa menafikan diri dan berada di dalam qabdah ar-Rahman, berada dalam genggaman ar-Rahman. Adik-beradik jemaah saya yang dulu adik-beradik pernah mengaji dengan satu orang waliullah, Allah yarham, daripada Parit Raja, nama dia Tuan Haji Yusof. Salah satu daripada pengajian dia kata, kalau ada gangguan jin, iblis, syaitan, engkau Islam kan dia, tapi ilmu ni dia kata tak jadi. Kalau engkau kata engkau yang Islamkan jin tu, tak jadi. Kalau kita kata hang rasa hang yang Islamkan jin tu, segala makhluk jin, iblis, syaitan tadi takkan mau tunduk. Jadi yang Islamkan siapa dia kata? Yang Islamkan Allah. Kita ni apa? Kita tak ada apa. Kita hampa. Yang buat kerja semua Allah. Allah nak tengok kita. Doa yang buat semua dia. Sama hanya pengajian yang Ustaz Aziz saja. Aplikasi pengajian ilmu ni boleh guna dalam sekecil-kecil perkara. Contoh, kita esok ada jemputan kenduri. Orang jemput kita kenduri kahwin. Kenduri dah nama kenduri memang nak makan. Tapi siapa yang pi kenduri kerana nak makan, itulah contoh aplikasi keakuan diri. Tak boleh kita pergi kenduri kerana nak makan. Tak boleh, itu keakuan diri. Bukan kata ilmu ni ilmu yang tinggi sangat sampai payah nak faham. Ilmu ni sebasic ilmu sampai budak tadika besar lagu ni pun boleh faham. Kalau awak pi kenduri, pi mana pun kerana nak makan, itu salah satu contoh keakuan diri. Habis pi mana pun lillahi ta'ala. Semuanya berada di dalam Allah. Semuanya berada di dalam qabdah ar-Rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah. Lebih dahulu saya juga mengucapkan berucap banyak dan seterusnya tinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dengan hidayah, taufik, petunjuk, inayah dan rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT, maka alhamdulillah pada malam ini Allah SWT yang mengaturkan segala-galanya. Kita dapat bersama-sama di dalam majlis mentauhidkan Allah SWT, mengesahkan Allah SWT, majlis taman-taman syurga, Raudhatul Jannah insya-Allah. Dan dalam majlis kita nak membesarkan Allah SWT dengan kalimah tauhid, kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimah kita nak nafikan keakuan diri kita. Kita tak ada apa dan Allah SWT saja yang buat segala-galanya. Yang merancang pun Allah, yang melaksanakan pun Allah, yang menciptakan kita pun nak sampai ke sini pun semuanya daripada Allah. Kalau kita kata aku merancang, Allah melaksana, kadang-kadang ada juga bayangan keakuan diri itu. Masya-Allah. Jadi kalau kita kata Allah SWT yang buat segala-galanya, maka tak ada arah. Sebesar zarah pun tak ada arah daripada diri kita. Tetapi semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi itulah sikit insya-Allah peringatan untuk saya sendiri supaya leburkan keakuan diri. Tak ada langsung walaupun bayang, walaupun sebesar zarah, walaupun sekelip mata sekalipun, semuanya Allah SWT yang buat. Semua Allah SWT yang bagi. Macam mana Tok Kenali kata tu, Kenali pesan tu, dalam kehidupan kita ni jangan ada sikit pun keakuan diri. Kalau kita kata aku yang buat itu, aku yang buat ini, aku yang memiliki itu, aku yang memiliki ini, maka amalan kita akan tergadai. Kata waliullah Tok Kenali kan, amalan kita akan tergadai. Dia tergadai ni dekat-dekat nak bertukar, dekat-dekat nak habis amalan kita. Tapi kita ingat balik, istighfar balik, astagfirullahalazim, amantu billahi wa rasulih, la ilaha illallah. Kita ingat balik. Dalam majlis pun diperingatkan, Allah SWT sendiri yang peringatkan, ustaz, guru kita memperingatkan. Tapi semuanya daripada Allah, daripada Khatib Rabbani, daripada Allah. Jadi alhamdulillah, selamat balik insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Bersyukur saya kepada Allah kerana dipertemukan dengan saudara-saudara semua. Saya rasa majlis ni ada satu macam kita duduk dalam satu naungan. Saya rasa macam tu. Jadi ada kelainan sebelum majlis sebelum ni lah. Saya rasa kelainan. Ada satu macam dalam satu naungan lah. Naungan Allah Ta'ala tu. Itu yang saya rasakan. Itu saja yang saya nak cakap lah malam ni. Terima kasihlah kerana tuan-tuan menerima saya ni. Saya yang ni, yang lemah ni. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat, rahmat dan barakahnya kita dapat bersama-sama di majlis yang berbahagia pada malam ini. Berterima kasih kepada Allah dan tidak lupa kepada kedua ibu dan ayah kita yang telah membesarkan kita daripada kecil hingga ke dewasa. Ibu dan ayah mendidik kita
daripada kita tidak mengenal huruf alif, sehinggalah kita dapat membaca Al-Quran dan sebagainya. Setelah dia dewasa, gurulah, seorang guru yang mursyid, yang akan membawa kita dan mengajar kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan seorang guru yang bertanggungjawab kepada murid, yang bertanggungjawab kepada sekalian umat Islam untuk memkenalkan diri Allah, wujudullah. Saya telah mengikuti beberapa ceramah tuan guru daripada YouTube. Saya amat tertarik dalam ceramah-ceramah tuan guru. Seolah-olah terpanggil, jiwa saya terpanggil untuk bertemu dengan tuan guru Syekh Aziz ini. Alhamdulillah, apa yang dicita-citakan tercapai pada malam ini. Apa yang saya faham dalam ceramah, tiap-tiap ceramah YouTube tuan guru itu, tuan guru amat menekankan tentang keberadaan diri, supaya tidak merasakan adanya diri. Sebagai contoh, apa yang saya faham, jika salah sila betulkan. Diri kita ini ibarat kipas angin. Kipas angin di rumah kita itu, dia berjalan 24 jam tanpa henti. Tiba-tiba dalam 1 seken atau 2 saat, karennya tidak ada, kipas tidak mampu berpusing dengan sendiri. Jadi geraknya kipas itu adalah gerak yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita makhluk tidak ada daya upaya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu saja sedikit sebanyak kefahaman saya untuk saya zahirkan kepada tuan guru pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, pada malam yang berbahagia ini, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan rahmat pada malam ini. Kehadiran jemaah daripada Kok Diang, Perlis, Bintong Bintong Perlis, dua tempat, iaitu kita panggil rakan YouTube lah. Inilah sebenarnya rakan YouTube yang sebenarnya bagi saya orang yang betul-betul mencari, tanpa nombor telefon, tanpa apa, memang semua tanpa tak ada apa, semua gerak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya amat kagum dengan peristiwa yang mereka hadapi ni, kan. Bersusah payah. Kalau saudara Adam bagi tahu 2 minggu 2 minggu nak cari Pak Lang punya pasal. Cerita Pak Lang tu daripada mi bihun goreng bihun goreng Mak Lang tu. Daripada Ustaz Aziz sendiri cerita tu. Tapi memang betul pun cerita tu. Kita makan sama-sama mi bihun goreng tu, bihun goreng Mak Lang tu. Tak tahu nak ambil bihun goreng Mak Lang ke Padang Malau ke. Dia punya susah payah tu nak cari. Tu yang macam Ustaz Aziz cakap tadi. Kalau Ustaz Syekh Aziz kata tak nak orang tak nakkan Allah, dia nak cari orang nakkan Allah, lagilah kita. Saya lagi bergetar kalau haji-haji semua datang malam ni, saya bergetar malam ni. Bergetar sama-sama mengesakan Allah, membawa pada masa saya sendiri pun dah jadi getaran tu, sampai saya nak cakap macam mana pun saya tak tahu, kan. Jadi alhamdulillah, kalau saya nyanyi boleh malam ni Haji Zamri? Ya, sila. Kau tiada pada si buta, kau nyata pada yang tahu. Di balik mata kau yang tidaklah aku wujud. Jadi saya kalau saya sebut pada yang tak nampak buta tu, macam Syekh Aziz beritahu, buta tu
sampai akhirat tu dia buta. Dia tak kenal diri, tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita ni dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panggilan mesra Allah tu, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, orang yang tenang-tenang ni jumpa di sini. Alhamdulillah saya rasa bergetar. Hari tu lagi saya dah getar dah. Saya nak jumpa saudara Adam, Pak Langman ni, saya dah bergetar dah dengan Pakcik Mat kita ni. Kan, saya dengar betul. Abang Zamri pun dengan Abang Kamal apa semua, Haji Ismail pun saya dah rasa rindu dah dengan dia orang ni. Kan? Saya nak jumpa dia orang sebenarnya. Tapi saya diam je. Kan? Pak Cik Mat yang main getaran dengan saya. Dia telefon saya nak jumpa sama-sama, kan. Itulah sebenarnya ruhamah wainahum. Kasih sayang. Kan, kasih sayang. Jadi saya, itulah yang dikatakan lirik yang kedua tadi, kau nyata pada yang tahu. Yang tahu tu apa? Orang yang tahu ni sebenarnya dia dah buang keakuan diri dia dah. Dia nafikan keakuan diri dia, nafi. Itu betul yang lagu daripada Jalaluddin Rumi tu. Saya kalau sebut nyanyi lagu ni yang hari tu, Ustaz, saya tak tahu lirik dia apa hari tu saya nyanyi. Saya pun tak tahu, saya tak ingat dah. Tapi Haji Zamri dia boleh sambung lagu saya kat dalam YouTube. Jadi itu sebenarnya getaran kita. Getaran kita. Saya duk baca kan, ni Haji Zamri ni. Maknanya dia punya kasih sayang dia dengan kita ni erat, walaupun tak pernah bertemu, kan. Jadi alhamdulillah saya bersyukur dengan rahmat Allah pada malam ni. Saya tak tahu nak cakap apa malam ni semua ni, tapi itulah kesempurnaan yang Allah Ta'ala sempurna kepada malam ni, dapat kita bertemu untuk kita nyatakan tak lain mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sebenarnya saya pun masih getar. Pertama kali kuliah macam ni. Jadi syukur alhamdulillah. Nikmat malam ni bersama tuan guru, share rakan-rakan semua. Sebelum kita nikmat rasa tu, dalam ilmu ni rasa pun dah lain. Jadi itulah, tak nampak hidayah bagi saya lagi. Pertama kali saya cakap, insya-Allah di lain waktu mungkin saya boleh ada hidayah lagi, insya-Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Al-Zai, Syekh Latif dan semua teman-teman saudara mara semua, ya, kita ibaratnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh hijrah daripada Mekah. Rasulullah SAW ni hijrah daripada Mekah. Jadi yang menunggu tu Ansar Madinah, kan. Maknanya bergembira menantikan. Jadi kami ni ibarat gitulah. Bergembira menantikan kedatangan, maknanya saudara-saudara baru kita ni, maknanya nak bersama dengan kita. Maknanya kita memang menunggu. Melayani dengan ruhamma ubainahum. Ruhamma ubainahum tu maknanya dengan perasaan betul-betul menyerahkan kasih sayang kita, maknanya kita dah ibarat tadi setubuh, maknanya. Gitulah ibaratnya kami menantikan kedatangan saudara-saudara kita yang ini pertama kali datang ni tadi, maknanya dengan perasaan menyambut pula kedatangan saya ni pula tadi, sambut hari kelahiran saya pula. Jadi memang cantik betul situasi itu, betul-betul perasaan kasih sayang tu terwujud lagi, ditambah lagi oleh
Allah Ta'ala punya rahmat dia. Allah cop kita ni, Allah gelarkan kita ni tadi. Kalau kita nak ibadah 70 tahun, belum dapat lagi gelaran kekasih Allah. Tapi kan kalau kita kan ceritakan ni tadi tentang keesaan, kita duduk dalam keadaan kasih sayang semua. Berfikir tu sejenak. Berfikir sejenak tu lebih afdal daripada ibadah 70 tahun. Berfikir sejenak macam mana tu? Berfikir yang membawa iaitu zikir, mengesakan Allah, tak lain. Itu yang dikata sesaat tu tadi, semacam 70 tahun orang ibadah tunggang tanggi belum dapat lagi. Maknanya, tapi kita dengan sesaat ni berapa saat tak tahu nak kira. Maknanya kita ni dicop oleh Allah Ta'ala. Inilah ahli-ahliku. Inilah orang-orangku yang di muka bumi. Diisytiharkan kepada semua penduduk langit, malaikat-malaikat mengatakan. Kerana malaikat-malaikat juga menjadi tanazzalul malaikatu war-ruh, juga roh-roh para nabi, para rasul semua berada turun mendengarkan apa yang kita ceritakan. Dan tak lain Allah sendiri yang maha mengetahui. Dia tahu apa yang kita ceritakan. Dia sendiri yang menyusun cerita-cerita. Dan dia suruh saksikan malaikat, para roh nabi-nabi untuk datang dengar cerita. Tak lain. Cerita tu mengesakan Allah. Banyak menombor satukan Allah. Tak ada lain. Saksikan inilah kekasih-kekasihku, para malaikat. Maknanya semua malaikat-malaikat, semuanya roh-roh nabi-nabi, rasul-rasul, semua berada dan menyaksikan. Kita ni bukan orang lain. Kita ni ahli Allah, kekasih Allah. Kerana kita mana pergi, kita tak mau cerita lain dah. 24 jam hidup kita adalah nak mengesahkan Allah. Tak mau lain dah. Tu yang dikatakan Allah Ta'ala tadi, fat'auli fi ibadi. Inilah dimasukkan aku ke dalam golongan orang ni, golongan orang ahli ibadah. Allah yang istiharkan kita ni orang ahli ibadah. Sebab apa? Kerja kita tak ada lain dalam set minda. Ada satu orang ni, dia taraf dia ulama juga, tapi dia lagi hormat ulama Imam Syafi'i ni. Kerana Imam Syafi'i ni memang hebatlah. Imam Syafi'i kan, kita punya mazhab Imam Syafi'i kan. Jadi dia nak tengok apa kelebihan tengah malam Imam Syafi'i ni dia. Ibadah dia macam mana tengah malam. Jadi dia lihat, intai dia nyorok tengok, lihat apa ibadahnya yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai ke 7 hari tu. Dia lihat Imam Syafi'i bila malam tangan macam ni. Termenung. Apa dia ni? Imam Syafi'i kata ibadah kuat ni, tapi ni bagi yang termenung. 7 hari tu tak nampak pun special dia lakukan ibadah. Dia tanyakan kepada orang yang alim di zaman tu juga, zaman kenapa Imam Syafi'i? Itu ibadah yang paling tinggi. Kami tak dapat buat begitu. Kenapa pula paling tinggi? Dia fikir umat. Dia fikir macam mana dan ajak manusia mengesahkan Allah. Orang ni begini, orang ni. Dia fikir yang gitu. Orang ni macam mana, masyarakat ni macam ni. Ada tak yang tak kenal diri, tak kenal Allah lagi? Ada tak lagi? Dia fikir, pening kepala dia. Dia bukan pening kepala masalah hukum-hukum. Dia pening kepala macam mana aku nak bagi manusia ni kenal Allah. Bila dia kenal diri, kenal Allah, beres. Dia tak ada kakuan. Dia fikirkan tu. Itu ibadah special rupanya. Jadi kita ni, maknanya kita memikirkan macam mana sekarang ni, bila kita dah faham ni, kita nak orang lain, anak kita, cucu kita, cicit kita, semua keliling kita, kita nak juga dapat kenal dia, kenal Allah. Itulah kerja para rasul dan para nabi, para wali Allah. Jadi beruntung kita mana hari ini kita Allah Allah pilih. Kalau tu tadi pilih wakil rakyat kan, dah apa benda kita pun tak tahu. Tapi ni dah tentu-tentu Allah yang pilih. Jadi hargai, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pendengar-pendengar YouTube, ikut terus. Mudah-mudahan akan terpanggil kita untuk dapatkan. Kerana berbeza kalau kita tengok bola sepak,
Maknanya live. Kita duduk kat stadium tu live kita tengok. Liverpool lawan Arsenal. Akhir. Tak tahu keputusan lagi. Live kita tengok. Maknanya kita datang sendiri macam tuan-tuan datang sendiri tengok live. Kan lain rohani ada rasa dia kata Tuan Adam tu. Rasa live tu lain kan? Rasa rohani kita lain. Kita duduk dalam YouTube tadi. Kalau duduk live macam mana kan? Dengan kita dah tahu keputusan dia pula, kita tengok tadi ulangan. Kita tengok ulangan. Dah tahu Liverpool kalahkan Arsenal 2-1. Tapi kita tengok juga. Dia punya rasa tu kurang sikit. Ada tapi kalau live tu tadi. Mudah-mudahan kita selalu hidup kita dengan Allah live. Dalam Quran tu ulangan. Live tu kita duduk kat makam tu. Kalau Nabi Ayub tu sakit, kita macam mana rasa sakit tu kita pulangkan. Engkau lebih, kalau sakit ni sakit memang sakit ya Allah. Tapi kalau lupa engkau lagi sakit ya Allah. Kita live buat macam tu. Dulunya kita dengar dalam Quran ni Nabi Ayub sakit sangat. Kita hanya ke dia, tak live lagi. Tapi bila kita makamkan diri kita live, kan lain rasa dia tadi kan. Kita dengan Allah tu kan sakit gigi tapi live. Ya Allah, ni sakit, memang sakit ya Allah. Tapi ini ya Allah engkau yang bagi ya Allah. Lupa engkau lagi sakit ya Allah, tolonglah ya Allah. Jangan bagi aku lupa engkau. Sakit ni tak kisahlah ya Allah. Jangan dah bagi aku lupa engkau sudah. Live kita buat, walaupun kecil. Live buat macam tu. Hidupkan kita dengan perhubungan dengan Allah. Live dengan Allah Ta'ala. Langsung terus menerus. Jangan dengan perantara. Nanti kat syurga aku jumpa Allah lah. Mana boleh. Itu rugilah kan. Jadi itu ya. Saya nak bagi tahu kita sama-sama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buatlah macam mana saya cakap tadi, pengalaman kita belanja orang makan macam Nabi Sulaiman tadi kan. Maknanya kita rasakan bukan pulangan kita bagi belanja orang tu, tapi rasa Allah bagi kita tadi. Pemurah dia tadi, kita nampak macam mana pemurah, orang datang makan. Allah bayar, bukan kita bayar, kita nampak Allah bayar. Kalau kita yang bayar, lah lagi datang orang lagi, habis duit aku ni kan. Tapi kalau kita nampak Allah, kita rasa ya Allah, kebesaran kau ya Allah, pemurah kau, engkau maha kaya ya Allah. Hati kita nampak kebesaran Allah, real, life, real. Kita banyak cari begitu. Itu para rasul, para nabi, para wali Allah, dia live kehidupan dia. Itu yang mahal tu, dia kehidupan dia tu dengan Allah. Bukan nanti. Ni sekarang ni dia dengan Allah. Allah yang susun dia live. Dia hidupkan betul situasi itu tadi. Sekarang jarang kita nak dengar orang. Ini zaman tok nenek wali-wali ada dengar kita cerita. Sampai ke kita ni sekarang kita dah ditutup dengan akuarium Yahudi. Kita duduk dengan sangkar-sangkar kekufaran, iaitu keakuan diri, menutupi diri kita. Kita tak keluar. Fatihah buka. Allah buka ya Allah, baru kita nampak luasnya keagungan Allah. Kalau duduk kat diri kita rasa kecil, tak luas. Kalau buka keluar besar. Alhamdulillah. Ya, saya cukup sampai situ dulu. Terima kasihlah atas perhatian semua, kedatangan semua. Alhamdulillah, saya cukup bahagia. Alhamdulillah. Maknanya kita bersyukurlah sama-sama kepada Allah. Tak ada lain kerja kita, sama-sama ngajak mengesakan kita, dan kita ajak semua mengesakan Allah. Itu yang paling tinggi, tak mau lain dah. Maknanya itu mengesakan Allah. Sama-sama kita mengesakan Allah. Seperti mana Allah sentiasa kekal abadi, azali, mengesakan dirinya sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan. Dalam menyampaikan ada kekurangan, ada kesilapan, ada keakuan diri. Wa'afu minkum, minta maaf banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad.